Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat petang untuk sesi kopi panas. Kopi panas petang ni, betul-betul panas ni. Kopi yang cuaca panas, kopinya tak ada. So apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Selamat petang, selamat berhari Jumaat. Selamat 21 hari bulan Februari. Salam sejahtera. Okey, so pagi ni. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, bersama dengan saya, nama saya Nasrul Hadi. Saya adalah Vice President untuk Richworks International Sdn Bhd. So bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Ikhlas, Seksyen 13 Shah Alam pada petang ni. Alhamdulillah kita live dalam lebih kurang 5.40 macam ni. Terlewat sedikit saja. Okey, so terima kasih kepada anda yang menonton. Apa khabar Cikgu Kapten? Apa khabar anda semua? Selamat petang semua. Selamat hari Jumaat Tuan Khair Fahmi. Apa khabar Tuan Farhan Ahan? Okey, so apa saya nak anda bantu saya? Hai Seng Tan. Hai Seng Tan tu apa? Oh, itu you tag nama orang. Sorry Miss Catherine. Okey, jumpa esok Tuan Muhammad Nazim. Oh, ada apa esok ni? Okey, esok kita ada dating. Okey, tak apa. So first of all, saya nak ucapkan selamat petang kepada anda semua yang menonton. Anda di Instagram, apa khabar? Anda di page Richworks. Saya bersiaran di dua tempat secara serentak, di Instagram Richworks dan juga di Facebook Richworks. Instagram Richworks Official dan juga di Facebook Richworks. Okey. Saya nak anda semua bantu saya, adakah suara saya jelas dan adakah saya punya visual jelas. So kalau jelas, tulis itu jelas dan terang. Okey, jelas dan terang. So alhamdulillah kita berada di salah sebuah masjid utama di Seksyen 13. Sebenarnya ada satu masjid je, so masjid utama lah. Di Seksyen 13 ni berdekatan dengan office kita di Richworks, Rich Q, Seksyen 13 Shah Alam. So kalau semuanya jelas dan terang, tulis itu jelas dan terang. Terima kasih. Dan kalau semuanya okey, saya nak anda bantu saya belanja love. Saya nak anda belanja love. Bukan belanja like saja, belanja love. Anda di Facebook belanja love, anda di Instagram memang boleh belanja love je lah. Sebab love je yang ada. Okey, so hari ni kita akan borak-borak santai lagi, borak petang untuk sesi kopi panas yang mana saya cuba untuk buat setiap hari. Cuma semalam je saya ada situasi sikit. Semalam sepatutnya saya boleh buat live, tapi saya ada sesi business evaluation process untuk Titanium Premier. So semalam petang, pagi semalam kami pergi ke office Das Abdul Global, DAG. Tahu DAG yang Bantal tu? Kita jumpa Tuan Das Abdul sendiri. Dan petang semalam kita ada sesi dengan Cikgu Fana, PTTI. Ini BEP ni namanya Business Evaluation Process untuk Titanium Premier. So semalam kita ada sesi tu dengan Cikgu Fana, Miss Farhana. Dia adalah yang pusat tuition yang ikon dia Mira Filzah tu. Siapa tahu? Semalam nak jumpa Mira Filzah pula tak ada. So dapat tengok gambar je lah orang kata. So semalam ada sesi tu sampai petang, so tak sempat untuk saya buat sesi kopi panas ni. So hari ni saya continue lagi. So bagi anda yang sedang menonton, saya nak anda bantu saya. Siapa nak bantu saya angkat tangan, say I. So saya nak anda bantu saya, tolong anda share live ni. Share live ni, anda tag kawan-kawan anda dekat seluruh mana-mana yang anda kenal, so that mereka akan tonton lah sesi live petang ni. Okay. So okay. So kita ada petang ni, kita ada sesi satu topik yang saya dapat hari ni, tim saya sediakan dan saya sendiri dah approve, adalah duit bisnes asyik bocor. Siapa sini duit bisnes yang asyik bocor? Maksud duit bisnes asyik bocor tu, duit bisnes tu tak ada. Dan apakah tips sebenarnya? Okey, macam ni saya cerita dulu. Okey. Boleh saya start? Okey. Duit bisnes bocor, dan selalunya ada sebab duit bisnes bocor. Dan salah satu sebab kenapa duit bisnes anda selalu bocor adalah anda tidak asingkan duit bisnes dengan duit peribadi. Faham? Duit bisnes dengan duit personal. Ini salah satu. Mungkin ada yang tak pernah tengok live saya. Siapa sini first time tengok saya live? Siapa sini first time tengok saya live? Cuba tulis situ. First time tengok Nasrul live. Ataupun first time tengok Richworks live. Tulis situ first time tengok live. So selalu saya sebut, dalam banyak orang buat bisnes, dia ada masalah tentang duit bocor. Okey, sebelum tu lah, mungkin ada yang first time nak tengok saya live. Saya perkenalkan diri saya dulu. So bukan perkenalkan diri, saya dah perkenalkan diri. Nama saya Nasrul. Tengok ada name tag kat sini. Okey. Saya punya kepakaran adalah saya seorang accountant, tuan-tuan dan puan-puan. Saya adalah accountant bertauliah, MIA member.
Malaysian Institute of Accountant, sorry. Saya ada pengalaman hampir 15 tahun dalam bidang perakaunan, dan kepakaran saya sekarang adalah basically tentang cash flow business, costing dan juga pricing business, dan juga taxation. Taxation, percukaian, itu kepakaran saya. Saya letakkan diri saya 3 lah kepakaran saya: cash flow, costing dengan taxation. So saya punya kepakaran ni adalah untuk business SME, small medium enterprise. So macam you all lah, kebanyakan you all, business you all kan SME. So itu kepakaran saya. Dan saya ni dah bekerja di Richworks, ini tahun saya yang ke-10. So saya dah bekerja dengan Richworks 10 tahun. Tahun ni tahun ke-10, alhamdulillah. Dan saya juga dah run program. Saya ada run program, saya ada program saya sendiri, beberapa program. Saya ada banyak program lah sebenarnya. Adalah yang sekarang saya run secara core adalah 3 program. Jadi saya cerita program apa saya run. Dan saya dah sejak 2 tahun saya run program. Saya dah ada penyertaan ke program saya lebih 6,000 penyertaan. So consider 6,000 penyertaan dah hadir program saya. So basically saya ada result lah. Saya nak share saya ada result. Okay, Assalamualaikum Tuan Nas. Saya nak join kelas Tuan Nasrul. Bila ya? Esok saya ada kelas. Esok saya ada kelas sebenarnya, tapi nanti saya share lah kelas apa saya nak buat. So hari ni saya nak share pasal saya share dululah esok saya buat kelas apa, nanti saya explain balik. Sekejap Okay, esok saya ada kelas ni, Cost Analysis Mastery. Saya akan ada kelas ni esok, Cost Analysis Mastery. Hari esok pagi sampai malam. Siapa akan join kelas saya ni? Siapa akan join kelas saya ni? Siapa akan join kelas saya esok ni? Terbaik, saya akan join, saya akan run kelas ni esok di office kami, section 13 Shah Alam di Rich Q. Esok saya run kelas Cost Analysis Mastery, ajar tentang costing. Hari Ahad saya akan ajar tentang cash flow. Cash flow, Smart Cash Flow Management, SCM. Ini nama kelas dia CAM, ini nama dia SCM. So saya ada kelas ni 2 hari berturut-turut, 2 hari 1 malam, macam pergi percutian. Sekejap ni, macam pergi percutian. Saya akan ada percutian. So esok saya ada percutian dengan anda semua. 2 hari 1 malam. Mungkin esok ada siapa yang akan join saya esok? Saya tahu ada beberapa orang yang akan join saya esok. So jumpalah esok. Sebab esok saya akan bagi workbook ni. Okay, sebelum saya share topik lah, just sebab ada orang tanya. So saya share. So dapat buku ni, esok dapat buku ni, dan esok dapat buku ni. Lusa dapat buku ni, sorry. Esok dapat buku Cost Analysis Mastery, lusa dapat buku Smart Cash Flow Management. Sorry dia mirror sikit. So inilah nama program tu, Cost Analysis Mastery dan juga Smart Cash Flow Management. Siapa nak tahu pasal kelas, tulis situ nak kelas. Tulis situ nak kelas. Okay, so kita tak nak cerita pasal kelas petang ni. Kita nak cerita pasal pasal siapa sini duit bisnes dia selalu bocor? Siapa sini duit bisnes? Okey, apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Salah satu sebab utama kenapa bisnes duit bocor. Siapa nak tahu, say I, atau tulis situ nak tahu. Okey, apa yang anda kena tulis kat situ adalah apa yang anda kena tulis. Apa anda kena faham, salah satu sebab kenapa bisnes tak nampak duit, kenapa bisnes bocor duit dia adalah kerana tidak asingkan duit personal duit kita dengan duit bisnes. Ramai orang tak faham konsep ni. Okay, so basically duit business. So duit personal. So saya tak nak you all tidak asingkan duit business dengan duit personal ni. So ini hari ni saya nak ajar tips. Siapa nak tips tulis situ, nak tips. Siapa nak tips tulis situ, nak tips. Petang ni. You all ni ada ke tak ni? Macam tak ada je. Ada ke tidak ni? Okey ke tak okey ni? Boleh saya teruskan topik ni? Ke topik ni membosankan? Sebab hari tu saya cerita pasal receipt, macam bukan main lagi orang suka. So macam topik ni macam tak payahlah saya teruskan Tips ni mahal ni. Patutnya saya tak share tips ni. Saya ada beberapa tips ni, tapi tak tahu nak share ke tak. Ni all macam dekat Facebook ni, dekat Instagram rajin komen. Dekat Facebook ni, you all okey ke tak okey ni? Facebook lagi ramai daripada Instagram, tapi komen Instagram laju je. Komen dekat Facebook ni, ya Allah, kenapa ada delay ke apa ni? Okey, siapa nak tahu? Tulis situ nak tips. Okey. Boleh?
Dekat Instagram dia nak. Dekat Facebook barulah keluar. Facebook ni lagging sikit. Okey. Nombor satu, tips pertama tips paling mudah yang ramai orang malas nak buat. Tips yang paling mudah tapi ramai orang tak buat, iaitu buka akaun bisnes asing. Maksudnya bisnes punya akaun, bisnes punya akaun lah. Personal punya akaun. Kena asingkan akaun. 2 akaun berbeza. Itu benda pertama anda kena ni. Ya Allah, Puan Azizah baru lepas rompak. Aduh, ada rompakan berlaku. Nak kena report polis ke ni? Yes, ramai orang ada situasi ni. Rompak bisnes, rompak duit bisnes. Itu biasa ada orang punya situasi. Ramai orang buat bisnes, dia rompak bisnes sendiri. Sebab dia ambil duit bisnes tu, dia anggap macam tu duit dia. Itu kesalahan paling besar. So, ini yang kita nak elakkan berlaku. Kita nak bagi tahu yang anda nombor satu anda kena buat adalah buka akaun bisnes di bawah nama bisnes. Apa maksud bisnes ni? Adakah bisnes tu kena Sdn Bhd? Tidak. Bisnes as long as anda ada SSM Enterprise pun okey. Ada orang dia ada Sdn Bhd, ada orang ada PLT, tak ada isu. Tapi sila buka akaun di bawah nama bisnes. Buka akaun di bawah nama bisnes. So maksudnya apa tu? Kalau you buat bisnes, you dah daftar SSM, pergi bank, daftar nama akaun atas nama SSM tu. Current account, bukan account saving, bukan akaun simpanan. Current account, akaun semasa dalam bahasa Melayunya. Faham ke faham ni? Reward staff dan belanja staff boleh guna duit company. Mestilah guna duit company ni. Cik Muhammad Asri Ishak susah jawi saya, tak boleh baca dah. So seriously tuan-tuan dan puan-puan, kalau belanja untuk team, belanja untuk staff, memang mestilah kena bayar pakai duit bisnes ataupun duit company. Yang kenapa nak kena bayar pakai duit sendiri? Itu bukan salah satu cara yang paling betul lah buat bisnes. That's why kena asingkan. That's why kena buka akaun asing. Itu tips nombor 1. Nak pastikan you nampak duit. Okay, kenapa boleh nampak duit? Nanti dulu. Dengar dulu. Okay, komen dia. Okay, nombor 2. Tulis situ 2. Tips nombor 2. Tulis situ tips nombor 2. Tulis tips nombor 2. Tulis 2. Tulis 2 panjang. 2. Ataupun type DUA. 2. Tulis situ 2. Type 2 banyak-banyak dekat situ. Okay, tips nombor 2. Okay, tips nombor 2 paling penting, yang saya dah share pada hari kemarin, hari Rabu hari tu. Saya sebut pasal receipt. Aduh, Mustang ke tu? Bukan Mustang. Relax. Bukan Mustang. Kita just so happen lokasi kita ni penuh dengan kenderaan jemaah di masjid. Saya dekat masjid sekarang. So saya berada di masjid sekarang. So saya kena respect lah. Ada orang nak guna masjid, saya okey. Bising. Sorry. Dah tak ada bunyi dah. Dengar lagi tak? Dengar. Boleh tak? Dengar jelas Okey, ada yang dah tulis 2 tu. Sorry, minta maaf Tuan Putra Kos iPhone. Okey, tak dengar. Okey, sorry. Tu saya cakap dengan tim saya tadi, patut kita angkat kereta tu tempat lain. Kita kena angkat kereta tu. Tu je lah. Okey. Nombor 2. Okey, nombor 2 adalah kita nak kena asingkan resit pembelanjaan. Apa ni? Tuan Fatin Hazira. Saya dah lama nak tanya Tuan Nas. Tiap hari masuk duit, tiap hari itulah amount yang sama. Sebenarnya saya simpan cash sebab bayar gaji pekerja tiap minggu. Bank marah tak? Bank tak marah, saya yang marah. Cik Fatin Hazira dia tanya pasal ni. Tak apa, nanti kita cerita. Nanti kalau Cik Fatin, Cik ke Puan Fatin Hazira masih tonton lagi live ni, nanti sebelum saya tutup, Puan copy balik ayat Puan ni, nanti Puan paste balik. Okey. Nombor 2 tadi saya cakap adalah anda kena asingkan resit perbelanjaan. Apa maksud dia tu? Asingkan resit perbelanjaan di antara resit buat bisnes dengan resit peribadi. Contoh, bagi mereka yang tahu pasal personal tax. Tahu kan, kalau personal tax kita boleh beli buku, kita boleh claim, kita beli phone untuk kita study, kita belanja untuk medical untuk parent. Ni antara resit-resit tentang pencukaian. Resit-resit tentang pencukaian ni kena asingkan lah kalau untuk claim diri sendiri dengan bisnes. So kalau belanja untuk bisnes, asingkan ke tepi. Resit untuk kita punya sendiri, contoh kalau you ni jenis suka kumpul resit, suka kaji tentang perbelanjaan, contoh bayar taska anak. Bayar taska anak penting
bayar tazkar anak boleh claim untuk relief cukai. Mungkin lain kali saya ajar lah pasal benda ni. Nanti bila-bila zaman-zaman nak submit borang cukai bulan 4 nanti ni, nanti saya buat satu benda topik tu. Faham ke faham? Boleh kan? Okey. So bayar apa nama dia ni? Bayar tazkar anak, kena asingkan lah. Asingkan resit ni. So baru bisnes boleh nampak duit. Isu dia yang menyebabkan bisnes tak nampak duit bisnes bocor adalah semua belanja untuk kita, bisnes kena bayar. That's why bocor. Itu masalah paling besar sekali tu. Okay, boleh? Boleh saya sambung nombor 3? Boleh saya sambung nombor 3? Tulis situ 3. Tulis 3. Tulis 3. Nombor 3 ni best. Nombor 3 ni paling best sebenarnya. Nombor 3 ni core. Saya suka letak benda-benda core ni tengah-tengah, so that you all akan tengok. Actually yang last pun core juga, tapi nombor 3 ni penting lah. Okay, nombor 3. Nombor 3, sila mulakan ambil gaji bulanan yang tetap. Jawapan dia ambil gaji. Nombor 3, ambil gaji. So petang ni saya bagi benda yang sangat mahal, yang saya akan share lebih lanjut dalam kelas cost analysis esok. Esok siapa akan datang kelas cost analysis mastery ni, saya akan ajar satu benda best, macam mana nak kira gaji sendiri. Saya tak akan ajar dekat sini, konten mahal tu takkan saya nak ajar. Tapi saya ada bagi template lagi, macam mana nak kira gaji sendiri. Saya siap bagi template tuan-tuan dan puan-puan, macam mana nak kira gaji sendiri. Dan maksud gaji, apa maksud gaji ni? Okay, gaji ni maksudnya adalah ambil gaji adalah first ambil gaji, dan kedua adalah gaji tu mesti diambil setiap bulan. Setiap bulan pada tarikh yang tetap dan juga amount yang tetap. Saya ulang balik. Gaji setiap bulan, tarikh yang tetap, amount yang tetap. Dia tak boleh berubah. Soalan, dulu you all masa kerja, mungkin ada yang pernah kerja, mungkin ada yang tak pernah kerja, atau tahu ada orang yang bekerja yang sekeliling dia. Saya tanya awak, ada tak orang dapat, contohlah orang kerja government lah, kerja government senang, paling senang. Ramai orang kerja government, penjawat awam. Ada tak penjawat awam tiba-tiba kerajaan bagi gaji bulan ni lain, bulan depan lain? Ada Tuan Rasul, ada. Sebab dia ada allowance. Jangan kira allowance, saya cakap gaji basic tu. Gaji basic tu, ada tak orang tiba-tiba bulan ni gaji dia 2,000, esok lusa tiba-tiba gaji dia 3,000, esok lusa pula bulan seterusnya pula gaji dia jadi 5,000? Ada tak? Gaji asas, gaji tetap. Bukan gaji campur allowance keraian lah, kola lah, travelling claim lah, bukan. Faham ke tak ni? Orang kerja government, ada tak tiba-tiba gaji dia berubah? Okay, itu satu. Orang kerja swasta, anda ni mungkin dulu-dulu pernah kerja swasta. Bulan ni gaji lain, esok lusa gaji lain. Ada ke? Swasta selalu daripada 1,200 jadi 950. Itu lagi teruk tu. Gaji dengan allowance tak sama. So itulah maksudnya kalau you buat bisnes, bila saya sebut pasal gaji, ambil rule yang saya cakap ni. Ambil gaji setiap bulan, tarikh yang tetap, amount yang tetap. Gaji setiap bulan. So setiap bulan mestilah ada bulan. Setiap bulan dapatlah amount yang sama. Nombor 3 tadi, tarikh yang tetap. Tarikh yang tetap tu maksudnya janganlah bulan ni bayar gaji, kalau ada duit baru bayar, tak bayar tak ada gaji. Mana boleh macam tu? Tarikh dia kena fix. Fixkan the date tu. Ini tarikh pun berubah-ubah. So itu isu juga. Amount lagilah tak payah cerita. Amount pun memang berubah-ubah sangat amount tu. Semua base kepada sales, base kepada income. Itu yang salahnya. Itu sebab bila anda belajar di Richworks, kita ada ajar benda ni. That's why siapa ada Titan dalam ni? Ada tak sesiapa Titan? Saya tak perasan dari tadi. Ada ke tak Titan dalam ni? Titan tak ada dalam ni. Titan, ramai Titan belajar dengan Richworks, dah start ambil gaji. Alhamdulillah, banyak manfaat dia. Dia dah start boleh nampak duit bisnes dia. Dia dah boleh start macam-macam benda lah, manfaat ambil gaji. Mungkin next time saya akan cerita lah manfaat ambil gaji. Mungkin next session ke apa, tengoklah. Banyak sangat benda saya boleh share lah yang senang-senang. So mungkin saya akan share lah, patutnya macam tu. Okay, so tu nombor 3. Nombor 4, macam mana tips nak elakkan duit bisnes bocor. Okay, nombor 4. Cakap sebelah 4, tulis situ 4. Tulis 4 panjang-panjang.
ataupun type 4, ataupun nak lagi advance tulis 4. Atau siapa ada tahu bahasa lain, mungkin anda tahu bahasa Arab ke, bahasa Mandarin ke. Yi e san se, se 4. Saya tahu Mandarin kira 1 sampai 10. Yi e san se wu liao chi pa chiu liu. Itulah agak-agaknya. Arab wahidun isnani salah satun. Lepas tu apa? Arbaatun. Lepas tu khamsatun. Lepas tu Friday apa? Dah tak ingat dah. Tulis itu 4. Arba'ah. Itu dia Tuan Soleh Amir. Arba'ah. Jawa pun boleh tulis. Siji loro tolu papat. Papat. Jawa papat. Tulis itu. Siji loro tolu papat. Yelah betul lah 4. Papat. Sepatutnya lah. Okey. 4. Tu Puan Nuras nak 4. Okey, nombor 4. Nombor 4 tuan-tuan dan puan-puan. Nombor 4. Buatlah bajet. Ramai orang buat bisnes tak buat bajet. Bayangkan negara kita Malaysia kita ni negara Malaysia, tahu tak? Negara Malaysia tiap-tiap tahun ada keluar bajet kan. Tahun lepas bajet 2020. Tahun ni akan ada bajet 2021. Tu dia Ferrari sedang berbunyi. Kita bagi peluang untuk Ferrari berjalan dulu. Kan saya cakap saya kat masjid. So tadi pakcik tu buat catering. So dia dengar saya pun dia cakap, apa benda budak ni buat live kat masjid ni. Saya tak kacau orang tak kacau saya sepatutnya. Tapi bunyi tadi mengganggu anda semualah. So saya mohon maaf. Kat mana tadi saya cakap pasal bajet. Bajet. Kerajaan pun buat bajet. Awak kenapa tak buat bajet? Itu yang buat anda asyik-asyik tak ada bajet. Itu sebab tak ada bajet untuk duit. Sebab tak buat bajet in the first place. Seriously, bajet. Bajet tu penting. Ramai orang buat bisnes tak ada bajet. Memanglah susahlah nak nampak duit. Belanja suka hati. Ataupun bukan pasal belanja suka hati, tak ada belanja untuk sukakan hati. Maksudnya tak boleh belanja sebab duitnya tak ada. So seriously, pada saya macam kelakar bila ada orang buat bisnes dia tak ada bajet. Which is sangat berbahaya. Sebab ramai orang buat bisnes dia tak faham tau. Sebenarnya duit bisnes ni duit yang sangat perlu dihargai. In a sense, saya sedih. Seriously, saya bukan nak nangis lah. Tapi saya selalu fikir yang ramai orang buat bisnes, kesilapan ramai orang buat bisnes adalah dia tidak merancang perbelanjaan dia. Kalau transport macam mana nak buat bajet harian? Semua benda boleh buat bajet. Sebenarnya benda ni, of course anda boleh Google. Tapi that's why kita pun galakkan anda untuk ada kelas. Dalam kelas saya ada ajarlah tentang buat bajet ni. So, bajet ni benda yang sangat core, yang tak boleh elak kalau anda tak buat bajet. Dan bajet ni anda kena buat bajet tu, of course dia kena start dengan bajet harian. Mungkin boleh start dengan harian. Lepas tu boleh start dengan mingguan, bulanan, dan mungkin boleh seterusnya jadi bajet tahunan. Tapi start buat bajet. Bunyi burung gagak. Okey, biarkan gagak tu. Maksudnya gagak pun tengok live. Tapi ada orang tak nak tengok live saya. Gagak pun nak belajar pasal urus duit bisnes. Gaji mingguan boleh ke? Tidak boleh gaji mingguan. Tuan Hafiz Makrudin, gaji mingguan tidak boleh. Konsep gaji adalah gaji bulanan. Especially untuk business owner. Business owner mesti dapat gaji setiap bulan. Barulah anda boleh urus duit anda dengan betul. Urus duit orang macam orang lain, urus duit kan ambil dapat gaji setiap bulan. Kenapa nak kena ada gaji mingguan? Itu namanya mengelat. Dan itu namanya, sorry bahasa ni, bagi mereka yang business owner ambil gaji mingguan, saya mohon maaf perkataan ni, saya panggil dia pengecut. Dia pengecut. Pengecut sebab dia tak confident untuk ada gaji bulanan. Seriously, benda yang saya ajar ni, yang kami buat di Richworks, yang diasaskan oleh co-founder Richworks, Haji Jerry. So Tuan Haji Jerry start bagi tahu pasal gaji ni for the past almost 10 years. Masa start dia join Richworks. So benda betul yang dia buat adalah dia nak semua orang ambil gaji bulanan. Dan kesan daripada ramai orang start ambil gaji bulanan ni, kesan dia sangat-sangat besar. Kesan dia terlalu besar yang mana menyebabkan banyak manfaat bagus jadi dekat dia few years down the road. So gaji mingguan tak boleh. Sebab cuba fikir, adakah orang dapat payslip gaji mingguan? Perkataan payslip tu, dia akan membantu anda gila-gila lah. Pasal itu akan membantu anda buat bajet. Sebab kita akan ada bajet untuk bulanan. Bajet pada saya bagus buat bajet bulanan lah.
as a start. Mungkin anda tak boleh buat bajet tahunan. Tahunan tu mungkin terlalu besar untuk anda. Buat bajet bulanan dulu. Atau mungkin start dengan bajet mingguan lah. Start buat bajet mingguan. Okey, ni Tuan Abah Auto Garage. Tapi kalau hari-hari simpan gaji, contoh sehari 100, kita simpan 100 untuk sehari tu dan tak usik duit tu. Okey ke tak? Okey? Bagus? Tuan Abah Auto Garage. Bagus? Buat macam tu. Buat macam tu. At least you simpan 100. So kalau 100 sehari, sebulan jadi 3,000. Yes? It's a good start. It's a good start. Bagus. Pekerja saya Indonesia dari dulu kan secara mingguan. Okey. Tapi Cik Fatin Hazira dekat Instagram dia cakap, dia kata pekerja dia Indonesia dari dulu gaji semingguan. Mungkin anda boleh start bayar gaji dia setiap 2 minggu sekali. Sebab dia pun nak simpan duit. Kalau anda bagi dia gaji sikit-sikit, dia pun susah nak simpan duit. So bagus kalau anda bagi dia gaji, start. Kalau sekarang anda bagi dia gaji mingguan, start, potong, bagi dia 2 minggu. So lama bila dia dapat setiap 2 minggu, baru bagi dia sebulan. Bagi mereka yang bagi gaji staff dia setiap, ini bagus untuk bajet juga, untuk cash flow management. Kalau sekarang anda bagi gaji staff tu seminggu sekali, mungkin anda boleh bagi gaji tu tukar jadi 2 minggu sekali, dan kemudian baru ubah jadi sebulan sekali. Jangan terus, kalau dia dah dapat gaji sebulan sekali, seminggu sekali, tiba-tiba you nak move jadi sebulan, susah juga untuk cash flow dia, kita faham. So diorang yang request mingguan, Cik Fatin Hazira cakap, okey, saya tanya balik dekat Puan Fatin Hazira. Puan Fatin, siapa bos? Siapa bos? Awak bos ke diorang bos? Kalau diorang bos, awak tak payah buat bisnes lah. Awak ikut cakap staff dan awak akan ke laut dah jadi. Okay, Abah Auto Garage. Pekerja saya pun 2 minggu sekali. Boleh ke? Boleh lah. Tapi lama-lama kan bagi gaji. Kan saya cakap tadi, konsep gaji ni apa? Kau ni pasal gaji yang banyak jadi pertikaian pada petang ni. Gaji mesti gaji setiap bulan secara tetap, amount tetap, tarikh tetap, amount tetap. Namalah gaji tu, namanya gaji. Apa konsep gaji yang you all faham? Siapa sini faham gaji tu dapat setiap bulan? Ada tak orang panggil gaji tu setiap hari? Ada orang dapat gaji setiap hari, tak ada isu. Tapi seriously, bila kita sebut gaji dalam pemahaman minda kita, apa kita faham? Gaji dapat setiap bulan. So standardize lah word tu. Kena pandailah manage duit sendiri-sendiri. Dan satu benda saya nak ajar anda. Okay, saya dah cerita pasal gaji pula. Dia dah lari dah. Boleh ke saya cerita ni? Ni tadi ada orang cakap dia nak simpan guna, boleh ke buat investment guna duit bisnes? Contohnya saya beli emas 1 gram setiap bulan. Boleh. Tapi investment tu atas nama bisnes. Itu bajet jugalah. Okay, tadi saya nak cakap apa? Aduh, tiba-tiba orang cakap benda lain pula. Aduh, hai. Saya dah lupa lah. Saya lupa, terus saya lupa. Patutnya saya terus cakap tadi. Saya cakap pasal gaji. Okey, gaji ni, apa aku nak cakap tadi? Okey. Gaji ni adalah satu benda yang you all kena follow macam orang lain buat lah. Janganlah mengubah daripada normal. Okey, saya nak sebut ni. Macam ni. Saya cakap pasal gaji. Okey, macam ni Anda sebagai bos sebenarnya pandai sampai satu peringkat Of course, staff punya welfare, staff punya kebajikan anda kena fikir juga sedikit. Tapi pada pendapat saya, bila kita cerita pasal gaji untuk staff ni, kalau staff tu tak pandai urus duit sampai satu peringkat, itu bukan masalah anda tau sebenarnya. Kalau staff tu tak pandai nak manage duit dia, dia tak tahu macam mana nak manage dia punya cash flow, dia tidak tahu dia sebenarnya bukan pasal ni tau. Bila anda cerita pasal orang punya personal financial management, kalau berbelanja kena ukur baju di badan sendiri, jangan overspend. Itu konsep paling asas lah. Saya selalu fikir yang sebenarnya sampai satu peringkat, yes, anda kena ambil tahu pasal staff punya cara pengurusan duit dia. Kalau dia, isu dia kalau staff ni asyik minta advance kan. Tapi it's not your problem actually sampai satu peringkat. Dan anda tak perlu fikir, sebab anda kena fikir, tapi anda jangan terlalu fikir terlalu deep sampai nak kena bagi dia pinjam duit, bagi advance dekat dia. Anda tak membantu sebenarnya. Bagi advance sebenarnya tidak membantu staff anda, sebab dia akan overspend. So ni dah lari topik dah ni. Patutnya cerita benda lain. Okay, so saya cerita pasal nombor 4 tadi, pasal bajet. Betul? Betul? Okay, so last nombor 5. Tips terakhir nombor 5. Tulis situ last 5. Tulis situ 5. Tulislah dalam bahasa apa pun 5 yang ada.
Wu dalam bahasa Mandarin wu. Yi e san se wu. Yi e san se wu. 5 ataupun 5. Tulis tu life. 5 life pula 5. Okey, nombor 5. Okey, nombor 5. Nombor 5 paling penting. Kalau anda tak buat nombor 5 ni, apa pun tak jadi. Cakap orang sebelah, apa pun tak jadi. Hashtag nothing will happen kalau anda tak buat nombor 5 ni. Nombor 5 adalah perkataan paling senang sebut tapi susah nak buat adalah tindakan. Bertindaklah nombor 5. Nombor 5 adalah bertindak. Bertindak tu adalah dengan, tadi saya dah bagi 4 tips kan. Buat 4 tips tu. Nombor 5. Nombor 5 bertindak. Ramai orang tak bertindak. Ramai orang lepas tengok live ni, dia sambung balik rompak bisnes dia. Ramai orang habis live ni dia tak ada tulis pun berapa impian dia, nak ada gaji berapa. Ramai orang dah lepas saya lepas live ni, kejap lagi you all akan tak buat bajet, tak ada impian, tak pergi buka akaun bank lain, tak ada tindakan. Benda yang membezakan antara orang berjaya dengan orang yang gagal adalah bertindak. Tindakan, kuasa tindakan. Dr. Azizan, siapa pernah pergi kelas Dr. Azizan? Siapa pernah pergi kelas Dr. Azizan? Siapa tahu konsep MESTI? Mentor ilmu sistem impian, mentor ilmu sistem tindakan. Tindakan tu yang membezakan antara orang berjaya dengan orang tak berjaya. Contoh, saya bagi satu contoh. Anda sekarang ni tengah tonton live ni, anda sedang bertindak. Kuasa tindakan anda sangat padu sebab sekarang ni pukul 6.14 minit. Anda luangkan masa petang ni tonton saya live. Tapi kuasa tindakan tu dah betul sebab anda tonton live. Tapi apakah kuasa tindakan yang seterusnya? Anda bertindak. Tengok, mungkin anda dah tulis masa sambil-sambil anda tengah live, saya tengah live ni, anda tengah tulis dekat buku. Atau mungkin anda dah type. Mungkin anda nak tonton balik live ni. Mungkin ada yang kata tadi baru masuk. Tengok balik live ni, ambil kertas, tulis dan terus buat. Terus buat. Cakap dengan orang sebelah, terus buat. Kegagalan ramai orang adalah mereka tidak bertindak dan tidak teruskan buat. Cik Nadia Al-Fatih Rizq, doakan saya tuan, tindakan saya nak lebih fokus pada bisnes tahun depan dan akan letak jawatan sebagai kerja full time mengajar hujung tahun ni. Doakan ya, moga dipunahkan. Amin. Anda di Instagram doakan Cik Nadia Al-Fatih Rizqi. Buat kelas Sabtu Ahad please ya. Saya memang buat kelas Sabtu Ahad. Saya buat kelas esok. Cik Hana Ashley. Puan ke cik ni? Han Ashley. Hana pula. Han Ashley atau online class. Ni online lah kira ni. Kita ada online class. Subscribe kita punya apps, namanya mentor.asia. Anda boleh subscribe tu secara sekarang ni tengah subscription. Boleh. Bukan percuma, tak percuma. Ada ni. Subscribe mentor. Anda boleh belajar secara online. Mungkin nanti saya pun ada keluar dekat mentor tu. Mungkinlah satu hari nanti. Okey je. Faham ke faham ni? Kenapa hari ni saya macam relax? Memang relax lah. Tenang. Tadi panas, sekarang dah tak panas lah. Bunyi dengan di ada pokok, ada kicauan burung, ada sinaran mentari. Oksigen dia jelas. So kita relax lah petang ni. Tapi esok saya ada kelas. Tengok suara dah lain. Esok saya ada kelas. Esok ada kelas Cost Analysis Mastery yang saya akan adakan di Section 13 Shah Alam pada pagi sampai malam. Esok kelas Cost Analysis Mastery, pagi sampai malam saya ajar kelas. Dan juga Smart Cash Flow Management. Ini ajar tentang costing dengan pricing. Kelas ni pula ajar tentang Cash Flow Management. So saya ada kelas weekend sebenarnya. Tadi ada orang tanya, Han Ashley, apps apa tu? Nanti tim saya, tim tolong sihat, tolong DM Cik Han Ashley ni. Tu dia Cik Idana apa macam ni? Tak tahu suka. Perlukan duit banyak ke untuk buka akaun semasa? Perlukan duit yang banyak ke? Tak perlu akaun duit banyak. Okey. Tak perlu duit yang banyak, kena buka deposit. Deposit tu dah masuk, lepas tu boleh keluar balik. Current account ni tak ada isu pun, tak perlu duit yang banyak. Deposit dia ada bank yang perlukan 1,000, ada perlu 2,000, ada yang perlu 500 pun ada. So buka lah akaun. Okey, ni tadi Puan Fatin Nazira ada soalan. Tanyalah balik. Tanya balik soalan tadi. Puan Fatin Nazira ada soalan. Tulis kat situ. Dekat Instagram dia ada soalan.
Okey, tu dia. Cik Siha dia akan okey. Kenapa ada ni? Macam mana boleh keluar dekat sini ya, kat phone? Pelik lah saya. Macam mana boleh keluar macam ni? Wow. Takut pula saya. Okey. Puan Fatin, apa soalan dia tadi Puan Fatin? Lepas tu boleh keluarkan balik duit tu. Yes, betul. Boleh keluarkan balik duit tu. Apa yang berlaku tadi? Saya sudah takut. Okay, apa yang berlaku tadi? Saya pun tak tahu apa yang berlaku. Oh, saya ada Instagram. Saya link dengan Instagram. Phone dah ni jam Apple Watch ada Instagram ke? Ada? Oh, ya ke? Tak ada pun. Okay. So, apa tadi Puan Fatin Nazira? Apa soalan dia? Selalu kelas hari Rabu. Oh, kelas hari Rabu tu bukan kelas itu. Itu sesi best hari Rabu. Bukan hari Rabu. Best kita pun sekarang kita buat Selasa dengan Khamis. Okay. Puan Fatin Nazira dia tanya dekat Instagram. Okay. Saya bank in. Duit tiap-tiap hari. Amount yang sama. Bank marah tak? 100 tiap hari sebab cash banyak simpan as gaji mingguan pekerja dan belanja tiap hari untuk kedai. Bank marah tak? Bank tak marah, saya yang marah. Sebab bila awak bank in 100 tiap hari, itu bukan bank in duit sales. Itu consider anda bank in duit simpanan. Puan Fatin boleh tak datang kelas saya? Saya nak explain kat sini susah lah datang kelas ni. Smart Cash Flow Management. Okay, Puan Fatin datang kelas ni. Saya boleh ajar apa yang saya maksudkan bank in setiap hari tu. Puan Fatin buat bisnes kedai kan? Kedai makan. Sepatutnya lah. So apa saya nak cadangkan, bagi mereka yang tak sempat datang kelas ni esok, saya akan buat kelas ni lagi. Saya buat kelas ni setiap bulan. Lebih kurang macam tu lah. So bulan depan pun saya akan buat juga kelas cash flow ni. Saya akan buat lagi kelas Cost Analysis Mastery ni. Dengan saya akan buat Smart Cash Flow Management. So Puan Fatin Hazira boleh tak datang kelas tu? Sebab apa saya tak suka anda buat. Bukan saya tak suka, anda boleh buat macam ni, tapi dia memenatkan lah setiap hari 100 food court di Menara Public Bank Jalan Ampang. Oh, padu ni. Ada cara dan kaedahnya Puan Fatin Hazira. Saya ada ajar magic bag. Puan Fatin Hazira, saya rasa Puan Fatin boleh datang kelas weekend. Kalau Puan Fatin nak buat sesuatu yang berbeza, mungkin Puan Fatin boleh daftar terus. Datang je esok. Kalau tak boleh datang esok, bulan depan. Tapi saya suka siapa yang boleh datang esok. Dia akan bertindak yang laju. Kan nombor 5 tadi saya cakap bertindak. Bertindak. Datanglah kelas saya. Bertindak. Boleh datang. Sebab ini benda yang saya akan ajar betul-betul. Dan saya dah run kelas ni. Cost Analysis ni saya dah run dekat 2 tahun. Sama juga dengan Smart Cash Flow. Saya dah consider run 2 tahun. Ini saya start run kelas ni pada bulan April 2018. Yang ni saya start run Februari 2018. 10 Februari 2018. Saya senang ingat tarikh lah, alhamdulillah. So itu yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Buku apa yang jual? Kita tak jual buku. Nak dapat buku ni kena datang kelas. Kita memang tak boleh jual buku sebab kita takut kita bagi buku tu anda tak faham apa yang diajar. Kita memang sengaja tak jual buku. Tarikh kelas untuk bulan depan. Bila tarikh kelas bulan depan? Berapa hari bulan Nanti saya check balik dengan tim lah. Ada tarikh. Boleh tanya dengan tim saya. Book dululah. Book seat dulu. Bila kelas? Esok ada kelas. Kelas ni lain ke dengan EFP? Lain. Tuan Muhammad Mukri. Kelas ni bukan kelas EFP. Kelas EFP saya ajar 9 topik. Kelas EFP saya ajar 9 topik. Kelas ni adalah saya ajar tentang costing dengan pricing. Dan saya ajar cash flow semata-mata. Pengurusan cash flow. Lebih deep lah. Dekat EFP saya ajar tu on surface je. Tapi dekat Smart Cash Flow dengan Cost Analysis saya ajar lebih deep. Celeb Glow Serum. Tuan share apa tadi? Saya share kenapa duit bisnes bocor. So saya share apa tadi? Saya pun dah lupa topik saya. Saya suruh anda macam mana tips nak asingkan duit personal dengan duit bisnes. Siapa yang baru tengok boleh tengok dari mula. So itu saja petang ni. So siapa yang akan datang kelas esok angkat tangan, say I. Kelas Cost Analysis Mastery dan juga Smart Cash Flow Management. Saya doakan anda yang dalam perjalanan jauh ke, dia akan datang esok. Terima kasih. Esok saya akan buat yang terbaik macam biasa. Bagi mereka yang pernah hadir kelas saya tak pernah buat yang tak terbaik. So saya akan bagi yang sangat padu. So all the best untuk mereka yang akan hadir esok. Okey. Kelas perlu bayar ke tuan? Kelas perlulah bayar. Cik Fazika Closet. Kelas kenalah bayar. I'm not cheap.
I'm not cheap. Kelas perlu bayar, yes, kelas perlu bayar. Tapi yuran dia anda boleh tanya dengan tim saya. Saya ada beberapa option. Satu, kalau anda nak tahu, anda tulis itu nak kelas. Ataupun anda boleh call kami 1300-882424. Atau anda boleh DM atau PM tim kami, bagi nombor telefon. DM atau PM tim kami. DM Richworks dekat Facebook. Ataupun PM dekat DM dekat Richworks Official Instagram, PM dekat Facebook Richworks. Tinggalkan nombor telefon, tulis situ. Saya nak kelas. Call me please. So kita ada tim konsultan yang akan call anda. Boleh anda DM PM. Macam mana nak book seat? Tinggalkan nombor telefon dengan anda DM ataupun PM tim kami. Puan Atira Arif. Tu ataupun call nombor tu. 1300-882424. Boleh call. Macam call Fiza lah juga. Cuma bezanya ni tak hilangkan lapar, tapi hilangkan kemiskinan atau hilangkan tak ada duit. Okey? Macam mana nak book seat? Boleh book seat. Bulan depan pun saya akan buat kelas ni. Tapi siapa yang nak cepat result, siapa nak bertindak lebih awal, esok saya ada kelas ni. Cost Analysis Mastery dan juga Smart Cash Flow Management. Okey? Okey, line sangkut-sangkut, minta maaf. Saya punya line okey je kat sini. Okey. So itu saja tuan-tuan dan puan-puan untuk sesi petang ni, sesi kopi panas. Tahniah kepada anda yang menonton dari mula sampai habis. Saya doakan anda kaya dan berjaya. Terima kasih Puan Nora, dia akan datang juga kelas ni. Terima kasih. So kita jumpa esok. InsyaAllah esok petang saya akan live dari kelas. Saya akan live di kelas dari kelas khas 5.30 juga insyaAllah. Untuk sesi Cost Analysis Mastery. Esok pagi saya ada sesi bangun. Okay, last saya ada sesi bangun. Esok bangun pun di kelas juga. Siapa nak tahu sesi bangun ni, join group ni. nakurusbusiness.com/group. Join group ni. Ini group ni saya live setiap pagi. nakurusbusiness.com/group. Ramai yang dah pernah join group Nak Urus Bisnes. Nama sesi saya tu bangun. Tu trademark saya. Siapa pernah pergi kelas, dia akan teringat lah. Kelas saya selalu suruh orang bangun. Okay, bangun. Bangun. Bukan bangau, bangun. Okay, so esok insyaAllah kita jumpa di sesi bangun pukul 9 pagi. Dan juga sesi kopi panas ni pukul 5.30 petang. Okey. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Saya doakan anda kaya dan berjaya. Take care insya-Allah. Ada rezeki kita jumpa di dalam kelas live, kelas bersama dengan saya. Okey. Tinggal nombor telefon kalau nak tim kita call. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.